Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Cik Muhammad Rosli bin Abdul Rahman, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Yang dihormati Tuan Haji Abdul Rahim bin Muhammad Yunus, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran, barisan-barisan timbalan, barisan-barisan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pembelajaran, barisan Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembelajaran, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, pegawai-pegawai, pejabat-pejabat pendidikan daerah, para pengetua, para pembentang dan hadirin yang dikasihi sekalian. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Bersyukur kita kehadrat Ilahi atas limpah kurnianya dapat kita berhimpun di dalam talian bagi menyatakan penyatuan hasrat kita untuk kecemerlangan pendidikan Negeri Pahang dalam perkongsian amalan terbaik mata pelajaran teras CJ Pelajaran Malaysia SPM Sekolah-Sekolah 5P Negeri Pahang tahun 2023. Dengan keberkatan agar program pada pagi ini berjalan dengan lancar, seterusnya mampu mencapai objektif, sama-samalah kita mengaminkan doa yang akan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya muslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta azizul jalil. Sesungguhnya kami pada pagi ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya Hakim ya Azim, sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justru berkati pertemuan kami, berkati juga usaha-usaha kami, ilhamkan dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas, putusan-putusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami, pandukanlah tenaga dan usaha kami, memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ya alim wa ya kabir, jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melarangi perintah-Mu. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cerdas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia pun jua di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin yang dikasihi, program pengupayaan pemimpin pendidikan Pahang atau lebih dikenali sebagai 5P sememangnya amat sinonim di bibir warga pendidik di negeri Pahang ini. Apatah lagi, 5P merupakan sebahagian program utama dalam transformasi pendidikan Pahang TPP melalui 3 inisiatif. Pertama, inisiatif 3, peningkatan kualiti dan keberkesanan MLT. Inisiatif 4, peningkatan kualiti dan keberkesanan SLT. Inisiatif 8, memacu transformasi pendidikan. Maka oleh sebab itu, sudah semestinya demi kepentingan bersama, perkongsian amalan terbaik sudah semestinya menjadi sebahagian strategi untuk kita memajukan pendidikan di negeri ini. Hadirin sekalian, pergi ke kota beli selasih, sayang saudara buat halwa. Berilah kata simpulan kasih sulaman mesra satukan jiwa. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Cikgu Siti Munirah binti Mak Aziz
daripada SMK Jengka Pusat untuk menyampaikan perkongsian amalan terbaik mata pelajaran TRAS SPM Sekolah-Sekolah 5P bagi subjek Sains TRAS. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih kepada moderator majlis bagi program perkongsian amalan terbaik mata pelajaran TRAS SPM Sekolah 5P Negeri Pahang. Okey, Assalamualaikum kepada semua ahli majlis dan salam sejahtera kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Rosli bin Abdul Rahman, Pengarah Pendidikan Pahang, yang dihormati Tuan Haji Abdul Rahim bin Muhammad Yunus, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pembelajaran Pegawai-Pegawai Sektor Pembelajaran PN dan PPD Negeri Pahang, semua guru dan murid yang menonton siaran YouTube ini. Saya Cikgu Siti Nurah binti Aziz daripada SMK Jengka Pusat. Okay, hari ini akan bersama-sama dengan semua guru dan pelajar untuk berkongsi mengenai perkongsian amalan terbaik bagi mata pelajaran Sains SPM 2021. Salam perkenalan. Next. Okey, ini adalah guru-guru ataupun barisan guru yang mengajar pada SPM tahun lepas, iaitu Puan Zuraida, saya sendiri dan juga Cikgu Hasmi Zobi Hassan. Okey, ini adalah sekadar perkongsian pencapaian JPS Sains SPM bagi Sekolah Menengah Jengka Pusat daripada tahun 2013 hinggalah pada tahun SPM 2021. Okey. Kalau kita tengok pada graf pencapaian GPS sekolah kami, kita boleh lihat tahun lepas adalah GPS yang terbaik bagi tahun 2021 iaitu 1.07. Okey, itu adalah antara lonjakan terbesar yang pernah kami capai, iaitu pada tahun sebelum kami mencapai GPS 2.00 dan melakukan lonjakan yang terbesar iaitu mencapai 1.07 pada tahun 2021. Walaupun kalau kita tengok kat situ, pelajar pada tahun itu adalah pelajar yang paling ramai, iaitu 60 orang. Okey, tapi dengan segala berkat usaha guru-guru, segala berkat usaha pelajar dan semua program yang kami jalankan pada tahun lepas membuahkan hasil. Okey, dan ini adalah terbukti dalam pencapaian SPM 2021. Next. Okey, ini adalah kami punya moto ataupun perkara asas yang kami pegang untuk semua guru dan pelajar di sekolah kami, iaitu menyatakan ataupun merealisasikan bahawa everybody can success, semua orang boleh berjaya. Okey, kalau kita tengok pada gambar yang saya kongsi tersebut, okey, ada sebuah pokok yang boleh hidup segar di buah batu. Okey, kalau kita tengok dari segi saintifiknya perkara itu mustahil, tapi macam mana benda itu boleh terjadi adalah bila kita letakkan when you think positive, a good thing happens. Bila kita meletakkan sesuatu itu dalam satu fasa yang positif, perkara yang baik-baik pun akan tercapai. Dengan segala dan selari work smart, kerja yang bijak, strive, dan kita akan capai, capai toward to excellent lah. Kita akan capai benda yang baik, benda yang cemerlang. Bila benda yang kita letak daripada asas iaitu batu yang asas iaitu positive thinking, selari dengan kerja keras dan juga selari dengan usaha para guru dan juga pelajar, kita akan capai benda yang kita lebih toward excellent lah, benda yang cemerlang. Okay, next. Okey, di sini saya ingin berkongsi kepada semua guru-guru dan juga pelajar dan semua penonton di YouTube. Okey, ini adalah apa yang kami lakukan, melonjakkan ataupun kami bermain dengan data lah. Okey, bermain dengan data untuk mencapai apa yang kami nak. Okey, kalau kita tengok teori pada yang dipaparkan, okey, yang cemerlang, GPS sekolah kami pada teori adalah 3.58.
Okey, dan ETR adalah yang kami nak capai adalah 1.85. Okey, ini adalah kami apa yang kami perlu buat ataupun perlu kami capai. Okey, iaitu cemerlang untuk capai ETR 1.85 tu, ETR yang kami perlu capai adalah 75% daripada jumlah pelajar. Dan untuk yang sederhana kami perlu capai 25% untuk mencapai ETR yang kami tetapkan pada peringkat awal iaitu 1.85. Okey, daripada TOV 3.58 nak capai 1.85 adalah satu perkara yang perlu kami letakkan usaha yang lebih banyak, program yang boleh memberi impak dan juga seterusnya usaha-usaha pelajar. Okey, next. Okey, apa yang kami buat adalah kami pelajar-pelajar itu mengikut kelompok. Okey, kelompok pelajar yang kami telah target untuk mencapai A+ dan juga A. Seterusnya kelompok pelajar yang kami ingin capai kepada A- dan seterusnya kelompok bagi pelajar yang kami target B dan B+. Okey, untuk mencapai 1.85 target pelajar mesti capai B ataupun A sahaja. Okey, so kami telah kelompokkan pelajar-pelajar tersebut mengikut target mereka untuk kami selarikan dengan program-program yang kami telah sasarkan kepada kelompok-kelompok tersebut. Okey. Next. Next. Okey, ini adalah kami sekadar perkongsian kepada semua guru. Kami telah membuat markah sempadan mengikut bukan mengikut grade, mengikut kumpulan yang kami sasarkan. Okey, contohnya TOV, okey, percubaan kalau kita tengok tu 30 hingga 49 tu dah bercampur dah. Fail dengan juga yang lulus E, tapi itu adalah kelompok yang kami sasarkan bahawa tak semesti ikut grading. Itu kami kumpul mengikut markah sempadan supaya kami dapat fokus kepada sasaran yang betul. Okey, kat sini markah sempadan hingga 30 hingga 49 kami buat TOV ada 5, percubaannya 6. Kita nampak semakin meningkat. Okey, kerana mungkin adalah salah satu ada teknik yang ataupun kami telah kaji bahawa ada beberapa keciciran pelajar waktu itu. Okey, 50 hingga 59 kalau kita tengok kat situ TOV 11, percubaan ni 26. Okey, pun kita nampak dia makin meningkat bilangan pelajar-pelajar yang grading kat bawah 60 hingga 69 TOV dia 24, percubaan 22. Okey, manakala TOV bagi markah sempadan 70 hingga 79, TOV-nya 16, percubaannya 3. Okey, 80 hingga 89, TOV-nya 4, percubaannya 3. Kalau kita tengok kat sini TOV 58, tapi waktu percubaan sebenarnya kami jatuh. Iaitu kami telah capai GPS untuk percubaan adalah 4.73. Okey, pada waktu ini kami telah berdebar, telah cuba cari jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah kejatuhan result pelajar kami. Okay, sebab kami nak capai target 1.85. Okey, kalau cikgu-cikgu ataupun tuan para penonton boleh tengok betapa besarnya perbezaan kat situ. Okey, grade purata TOV pelajar tersebut adalah 3.58. Manakala percubaan 4.73 dan yang kami target adalah 1.85. Di sinilah selepas percubaan inilah kami telah semua guru mata pelajaran sains SPM 2001 cuba mencari jalan penyelesaian yang terbaik bagi mengubah nasib pelajar-pelajar ini. Okey, dan apa yang kami lakukan, kami akan cuba kongsikan sekejap lagi. Okey, next. Okey, so sekali lagi kita bermain dengan data untuk kami ubah percubaan SPM yang kami telah perolehi tadi untuk mencapai ETR yang kami target. Okey, kalau kita tengok percubaan adalah 4.73. Okey, 4.73 satu figure yang sangat besar. Okey, jauh yang tersasar daripada apa yang kami target dan OTI pun jauh tersasar. Okey, kalau kita tengok kat situ cemerlangnya hanya 6. Sederhana 48, potensi adalah 6.
Okey, yang kami perlu buat, apa yang intervensi yang kami kena buat untuk capai target kami 1.485, kami perlu ubah. Pelajar cemerlang yang kami perlu dapat adalah 43 orang, yang sederhana adalah 17 orang. Tetapi kalau tuan-puan boleh perasan, achieve target yang kat tepi itu adalah apa yang kami telah capai pada SPM 2021. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kami target daripada intervensi selepas percubaan kami hanya boleh capai 43. Tapi kami berjaya capai 56 orang yang mencapai A, iaitu A-, A dan juga A+, dan hanya 3 orang sahaja yang tidak mencapai A, iaitu B+ dan B. Kat situ berlakunya lonjakan lah. Okey, kami intervensi yang kami ramal selepas intervensi yang kami lakukan adalah hanya 83 orang A, tapi alhamdulillah mencapai melebihi target, iaitu mencapai 56 orang A. Okey, alhamdulillah dengan segala berkat, dengan segala usaha kami mencapai satu keputusan yang sangat kami banggakanlah untuk pelajar-pelajar tersebut. Okey, next. Okey, ini adalah key point ataupun sedikit perkongsian yang kami ingin sharing dengan semua para guru dan juga para pelajar. Apa yang kami telah lakukan dalam minit-minit terakhir. Kalau kita tengok percubaan tadi sangat tinggi, dia punya GPS, dan kami telah kenal pasti. Tak perlulah saya tunjuk macam mana kami nak kenal pasti, saya hanya tunjukkan terus macam mana apa yang perlu guru-guru dan pelajar selesaikan dalam saat-saat terakhir. Sebab sekarang pun kita pun dalam saat-saat terakhir selepas percubaan untuk menuju peperiksaan yang sebenar. Okey, yang pertama, okey, saya lebih suka tunjuk apa yang kita perlu master dan apa yang kita boleh selesaikan daripada mastering yang kita buat tadi. Kita hanya dalam saat-saat terakhir ni kita nak go through everything, memang tak sempat. So, apa yang kita boleh buat, kita hanya fokus kepada 3 benda ini saja pada saat-saat yang terakhir ini, iaitu kertas 1, KPS, iaitu kaedah kemahiran proses sains dan juga teknik menjawab. Okey, teknik menjawab. Okey, so fokus 3 ni kita boleh selesaikan kertas 2A. Bila kita kuasai kertas 1, pelajar tersebut boleh menguasai kertas 2 bahagian B dalam masa yang sama. Kenapa? Ia adalah berkaitan dengan teori, berkaitan dengan apa yang pelajar belajar daripada tingkatan 4. Teori, apa yang boleh hafal, segala apa yang dalam buku tu, itu yang keluar dekat kertas 1 dengan kertas 2 bahagian B. So bila pelajar menguasai kertas 1, diorang dalam masa sama dia akan menguasai kertas 2. So kita hanya fokus pada kertas 1. Okey, kita bagi latihan sebanyak mungkin kertas 1, sebab dalam kita orang kata kita nak kita nak selesaikan kertas 1, tapi dalam yang sama kertas 2 pun selesai bahagian B saja. Dan yang masa yang sama kertas 2 bahagian B pun selesai. Tak perlu dah kita nak fokus sangat dah bahagian B tadi. So kita hanya fokus pada kertas 1. Kertas 1 dia ada program-program dia pula, macam mana kita nak mastering kertas 1 tadi. Okey, programnya saya akan terangkan sekejap lagi. Yang kedua adalah kemahiran proses sains. Bila kita kuasai ataupun kita bagi pelajar menguasai kemahiran proses sains, pelajar tadi akan menguasai juga bahagian A kertas 2, kertas 2 bahagian C, iaitu bagi soalan nombor 11. Okey, so 2 bahagian settle. Okey, bila kita dah bagi kemahiran proses sains. Okey. Dan seterusnya teknik menjawab, ini adalah bagi soalan nombor 12 dan soalan nombor 13. So saat-saat ini, fokus 3 ini, insya-Allah kita akan merangkumi ke semua bahagian bagi soalan SPM Sains. Okay? Next.
Okey, ini adalah perincian bagi program-program tadilah. Sedikit perincian ni adalah saya ambil daripada salah satu bahagian untuk mereka capai B ataupun B plus lah. Okey, untuk capai B ataupun B plus. Okey, so kita guna PDCA, itu plan, do, check dan actions. Okey. Ini adalah salah satu program dia, iaitu untuk capai B dan B+, itu program Shoot 36. Okey, Shoot 36 adalah bagi kertas satu. Shoot 36 tadi ataupun 3/6 tadi adalah markah. Okey, markah yang pelajar perlu capai setiap kali latihan objektif diberi. By hook, by crook, pelajar tersebut tak boleh kurang daripada 36. Apa yang kami buat? Okey, apa yang kami buat? Pelajar tadi perlu menjawab dalam kertas OMR. Dan kertas OMR tadi akan dianalisis dengan mesin OMR. Mesin OMR tu kita tanda yang keluar hanyalah markah ataupun jumlah yang betul. Kita tak keluar jawapan bagi semua soalan. So pelajar tak tahu apakah jawapan yang sebenar bagi soalan yang salah. So, kalaulah pelajar tersebut tidak capai pada percubaan yang pertama dia jawab. Dia tak capai. Dia capai hanya mungkin 30. Pelajar tersebut balik semula kepada tempat dia, jawab balik soalan, guna kertas OMR yang lain, jawab dan dia orang akan masuk sendiri mesin. Okey, masuk sendiri mesin, tak capai lagi cikgu. Dia orang balik, patah balik ke tempat dia orang, jawab balik soalan sampailah mereka capai 36. So dia akan cari jawapan itu sampailah dia orang dapat capai 36. Ini adalah bagi untuk sekurang-kurangnya ya, untuk capai B ataupun B+. Mesti minimal 36. Kita dah tetap dah nak capai B atau B+, you mesti 36 betul bagi section A. Dan section A tu, kertas 1. Dan masa dia orang menjawab kertas tersebut, mereka tidaklah dijalankan secara macam exam. Tak, mereka dibenarkan untuk menerima buku, berbincang bersama-sama kawan. Okey, untuk mereka mencari. Sebab dalam masa yang sama, mereka menjawab kertas satu tadi, mereka menjalankan kaedah crack and split. Okey, apa itu crack and split? Okey, mereka perlu mencerahkan setiap soalan objektif. Soalan 1, 2, okey, soalan mencerahkan tu maksudnya setiap tepi soalan tu mereka perlu membuat nota. Okey, kalaulah pernyataan itu salah, mereka kena betulkan pernyataan itu. Maksudnya sambil-sambil mereka menjawab soalan kertas 1, mereka mengulang kaji bab 1 tekan 1 sampailah tekan 5. So, diorang tak perlulah ada me time untuk mengkaji topikal bagi tekan 4 ataupun tekan 5. Diorang dah study semasa mereka menjawab soalan kertas 1. So itu adalah antara kami buatlah untuk mereka ni, mungkin pelajar ni kadang-kadang susah untuk mengulang kaji. Okay, so dengan menjawabnya, dengan menjawab kertas 1 dengan kaedah crack and split, diorang mengulang kaji. Okay, so murid tadi semanjang tempoh daripada percubaan hingga nak ke SPM yang sebenar tu, murid tadi telah diberi 10 soalan. Okay, dan setiap penyataan ataupun soalan pilihan, contohnya kita ada pilihan objektif A, B, C, D, yang betulnya B. Okay, A, C, D tadi mereka perlu berbetulkan pernyataan yang salah itu supaya mereka dapat cari yang betul. Okay, itu kaedahnya crack and split ni. Okay, bagi tukar kepada jawapan yang salah kepada betul lah. Okay, lepas tu label, nyatakan fungsi. Sekiranya soalan itu diberi gambar rajah, mereka perlu labelkan komplit gambar rajah tersebut. Sebab mereka sekarang nak crack and split bagi setiap soalan. Okay, sebab soalan objektif ni dia pelbagai. Kita tak tahu jenis apakah soalan yang diberi. So kita tak boleh nak tumpu, pelajar tak boleh nak tumpu kepada jenis soalan yang mereka jawab sahaja. Okay, so mereka perlu luaskan dia punya teori ataupun pengetahuan bagi semua topikal sains 4 dan 5. Okay. Sesungguhnya
Dan tempoh tadi adalah by checking, teacher checking lah. Maksudnya cikgu checking tu hanya guna OMR lah. So kalau berjaya skor 36, kalau tidak berjaya ulang semula. Okey, ini adalah bagi program kertas 1. Manakala bagi kertas 2, okey, kita menggunakan modul kemahiran saintifik SSA 20. Okey, SSA 20 ni adalah soalan section A. 20 itu adalah markah yang perlu pelajar capai bagi A. A ni maksudnya pelajar tersebut memang kena betul semua 20/20. Maksudnya kita dah tetapkan waktu latihan mereka perlu capai banyak ni, tak boleh salah. So mereka akan cuba berusaha untuk mencari jawapan sampai mereka betul semua. Okey, menyelesaikan latihan ikut bahagian soalan. Okey, maksudnya section by section lah. Kami taklah rangkum semua soalan. Contohnya hari ni section A sahaja supaya pelajar tu dapat boleh menguasai kemahiran-kemahiran tersebut. Kalau esoknya bahagian C sahaja. Okey, pelajar dipraktikkan dengan find the keys. Okey, sebab untuk tahun 2021 dan juga 2022 dah banyak soalan kebat yang diberi di mana pengenalannya berpanjang lebar. Dan kadang-kadang dalam penerangan soalan tu ataupun mukadimah soalan tu dah ada jawapan. So pelajar kami telah dipraktikkan dengan find the key. Memang kena garis soalan, kena garis kehendak soalan. Okey, supaya pelajar tadi dapat menjawab dengan kehendak soalan lah. Okey, dan untuk bahagian C pula, untuk bahagian C bagi soalan eksperimen, soalan nombor 11, kami melatih pelajar untuk merangka jawapan itu dalam jadual supaya setiap kali macam satu template kosong kami beri dan pelajar setiap kali soalan itu diberi untuk menjawab soalan, pelajar tersebut perlu isikan template tersebut lah penuh, walaupun bukan kehendak soalan tu tak penuh tapi pelajar perlu jawab penuh. Okey, supaya pelajar ini dibiasakan dengan memberi menjawab kepelbagaian kehendak soalan. Sebab kami juga difahamkan bahawa section C bahagian 11 soalannya lebih terbuka dah sekarang dan kami tak boleh nak select ataupun fokus kepada hanya satu-satu kaedah saja ataupun satu part sahaja. Okey, walaupun soalan 11 tu soalan eksperimen, kami perlu dedahkan dengan kepelbagaian jenis kehendak soalan, so pelajar perlu jawab lebih daripada apa yang soalan minta bagi setiap kali latihan lah. Dan melatih pelajar melukis bersama dengan label. Sebab kita difahamkan bahawa tahun ni markah untuk lukisan dah 2 markah. So wajib melukis, latih budak melukis. Okey, untuk pengetahuan cikgu-cikgu dan juga pelajar, okey, pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kerja Kepusat telah menghabiskan satu modul sebelum percubaan ni untuk semua soalan eksperimen. Satu modul daripada 4 hingga 5. Semua modul satu modul itu mengalami semua soalan eksperimen dan telah habiskan sebelum SPM. Untuk kami pastikan pelajar tadi terdedah dengan semua kehendak soalan eksperimen lah. Okey, next. Okey, so ini adalah sedikit rumusan lah sedikit rumusan. Kalau tadi yang saya tunjuk contoh adalah untuk pelajar capai B ataupun B+. Okey, yang ini adalah rumusan untuk pelajar capai A+, A minus, B+ dan B. Apa yang kami telah lakukan terlepas. Okey, kalau tadi saya terangkan untuk capai B+ ataupun B ataupun A minus, pelajar tersebut mesti capai 36, program shoot 36. Okey, seterusnya. Okey, bagi untuk A+, okey, untuk A+, program shoot 38. Untuk capai mendapat A+, pelajar-pelajar kelompok yang nak kami capaikan 38 tadi, okey, mesti capai 38. Tak boleh kurang daripada 38. Kalau dah capai 39, 40, alhamdulillah. Tapi pelajar tersebut mesti capai 38 untuk mendapatkan A+. Okey, manakala bagi kertas 2, SSA 20, SSC 22. Maksudnya A itu adalah section A mesti capai 20, section C mesti sampai 22. Kenapa kami tak fokus bahagian B? B ini adalah berkaitan dengan teori, berkaitan dengan bab-bab
semua bab lah. Okay, kadang-kadang pelajar ni antara dua lah nasib dia, itu ingat ataupun tak ingat. Tapi kalau benda yang berkaitan dengan kemahiran, pelajar boleh sedaya upaya capai benda tu. So kita kena gilak dia punya kemahiran untuk dapatkan full mark. Okay, soalan-soalan kemahiran adalah soalan-soalan A, 20 section A dan section C. Okay, so kita perlu gilak untuk diorang dapat kemahiran tu, kemahiran proses sains tu untuk mereka capai markah yang semaksimum mungkin. Okay, so untuk A kita gunakan program shoot 38 lagi. Okay, sama. Sebab biasalah kita mesti target lebih. Okay, manakala A minus 36, kertas 2 masih sama. Okay, manakala B untuk B plus kita guna masih kena capai 36, tetapi mereka ada kaedah tambah yang itu crack and split. Sebab pelajar-pelajar yang kita potensi B plus ni kebanyakan adalah pelajar yang D, E ataupun F. Orang nak baca buku pun malas. Sains kan kena baca buku. So apa yang kami buat, mereka kena jawab soalan objektif, crack and split, sebab dia orang boleh study balik topik-topik yang lepas. Okay. Next. Okay, ini adalah contoh lah sekadar perkongsian bagi account murid trial So kalau kita tengok situ markah pelajar masa trial pun A, B, okay, yang kami nak target A plus. Okay, so antara kaedah-kaedah kami tadi lah kami telah jalankan untuk kelompok-kelompok tersebut. Okay, next. Okay, ini adalah format untuk SPM. Okay, bagi sains. Okay, kalau kita tengok kat sini, kalau dulu menilai mencipta tak ada dalam format dalam kertas SPM, tapi telah ditambah dalam kertas 2. Okay, sebab itulah tahun ni kami bermula tahun lepas kami telah memperbanyakkan soalan-soalan kebat untuk menilai dan mencipta. Maksudnya dan berbanyakkan aktiviti hands on daripada mereka tingkatan 1 hinggalah mereka tingkatan 5. Okay, ini adalah program panitia lah juga saya kongsikan sinilah untuk bukanlah benda kita nak capai benda ni bukanlah kerja keras untuk 2 tahun saja. Okay, saya rasa kerja keras untuk mencapai SPM 2121 adalah kerja keras daripada pelajar itu daripada tingkatan 1. Maksudnya guru mata pelajaran sains daripada tingkatan 1 lagi, kerana mereka perlu perbanyakkan hands on waktu dalam kelas supaya mereka dapat menguasai soalan menilai dan mencipta. Seperti kita dapat lihat, soalan menilai dan mencipta telah ditambah dalam kertas 2. So banyak markah kat situ 10 hingga menilai 10 markah, mencipta 6 markah. Kalau pelajar tersebut tidak dibiasakan dengan perkara-perkara yang hands on dalam makmal sains, hanya secara teori, bagaimanakah mereka ingin mencipta? Bagaimanakah mereka ingin menilai data setiap diberi? Setiap bahan yang diberi, macam mana mereka nak nilai dan mencipta benda yang lain? So sekadar perkongsian aktiviti panitia sains daripada sekolah kami memang menggalakkan pelajar-pelajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 untuk memperbanyakkan hands on aktiviti di dalam kelas bagi melatih pelajar untuk mencipta. Okey, ini boleh pakaikan untuk pelajar tersebut semasa menjawab SPM. Kalau mereka tak pernah mengkritis, tak pernah menilai, tak pernah berfikir, okay, macam manakah mereka ingin menjawab soalan-soalan tersebut? Okay. Okay, next. Okay, ini adalah key point ataupun salah satu orang kata formula sekolah kami yang kami dedahkan kepada pelajar dan juga kepada guru, setiap guru untuk mereka tahu kat mana mereka perlu capai, kat mana mereka perlu fokus, kat mana mereka fokus untuk capai result ataupun capai target yang telah ditetapkan. Okay, kalau kita tengok kat sini, untuk mencapai A+, kertas 1 mesti capai 38,440. Sebab itulah program kami namakan sebagai program Shoot Titik 8 bagi kertas 1. Bahagian A 20/20. Bahagian C 20/22.
Dan mungkin yang paling rendah sikit yang kami target adalah di bahagian B, 24/38. Sebab ini adalah soalan-soalan yang berkaitan dengan teori sains. Okey, yang ini memang bergantung penuh kepada pelajar. Banyak mana dia orang telah study, banyak mana orang ulang kaji balik-balik topikal daripada term 4 hingga term 5. So benda ini orang kata susah sikit untuk kita kawal benda tu. Okey, kalau untuk kertas 1 ke bahagian B berkaitan dengan kemahiran, kita boleh kawal, kita boleh latih, kita boleh gilak benda tu di dalam kelas. Tapi kalau berkaitan dengan teori, kita boleh ulang kaji. Betul, kita boleh ulang kaji. Tapi banyak manakah pelajar itu ingat? Sebab setiap pecahan topikal pelbagai soalan boleh diberi. So rugi bagi saya lah, okey. Rugi kalau kita terlalu fokus kepada benda yang kita tak boleh nak kawal. Okey, kepelbagaian soalan tu sangat besar bagi bahagian B. Benda tu kita tak boleh nak kawal. So pelajar, untuk para pelajar ataupun guru-guru, gilapkanlah awak punya kemahiran proses sains untuk skor bahagian A dan juga bahagian C. Okey. Dan bahagian B tu sebenarnya dibantu semasa pelajar menjawab soalan kertas 1 semasa latihan kertas 1. Okey, tak adalah kita neglect, tinggalkan terus, tak, bukan. Kita masih bincang, masih lagi tengok soalan-soalan tersebut. Tambah-tambah lagi sekarang ada juga soalan dah banyak soalan mereka cipta. So kita kena dedahkan juga pelajar dengan soalan mereka cipta. Tetapi kita perlu lebihkan kepada soalan-soalan yang kita boleh harap pelajar boleh skor. Okay, next. Okay, next. Okay, seterusnya adalah untuk mendapat A, kertas 1, 38. Okay, ini untuk dapat A dah sekurang-kurangnya dapat A, bahagian A 20, bahagian B 21/38, lebih rendah lah sikit. Okay, bahagian C 18/22. Dan seterusnya pelajar yang tadi akan dapat skor 97/120 dan mendapat A. Okay, kita masih lagi bermain dengan data, bermain dengan nombor supaya kita tahu fokus apa yang kita boleh capai untuk kita capai. Okay, next. Ini adalah untuk A-. Okay, shoot 36 programnya untuk bagi kertas 1, bahagian A 18, bahagian B 21/38. Masih lagi fokus kepada bahagian C dan bahagian A untuk dapat skor mark lah, untuk dapat markah maksimum. Seterusnya dapat markah yang diperolehi 90/120. So grade yang kita dapat adalah A-. Okay, next. Dan untuk B dan B+, okay, walaupun kita letak kat situ kertas 1 dia 30/25, tapi untuk mereka masih lagi guna pakai program Shoot 36. Kerana pelajar-pelajar tersebut kadang-kadang kita tak boleh terlalu target rendah, sebabnya kita tak nak dia merendahkan dia punya usaha. Okey, apa-apa pun untuk mendapat B+, sekurang-kurangnya pelajar tersebut boleh capai 30. Kalau B 25 bagi kertas 1. Tapi kalau mereka dah dilatih untuk capai 36, so lonjakan tadi tak ada akan pada pelajar tadi tak akan berkelompok pada B+ dan B. Mereka akan terus upgrade kepada grade A dan A-. Sebab itulah lonjakan kami tahun lepas yang tidak mendapat A hanyalah 3 orang sahaja. Okey, kerana kami telah memang fokus kepada pelajar tersebut, skor kat mana yang boleh membantu mereka capai grade A, A- sekurang-kurangnya. Okey. Okey, dan untuk bahagian A, okey, sekurang-kurangnya pelajar untuk dapat B+, 15, bahagian B 20, bahagian C 15/22 okey, 8 dan skor maka keseluruhan adalah 80/120. Dan untuk B, grade B, sekurang-kurangnya pelajar tersebut perlu capai maka keseluruhan adalah 60/120. Okey, next. Okey, ini adalah sedikitlah perkongsian saya rasa untuk apa yang kami lakukan bagi pelajar-pelajar yang tahun lepas. Okey, seminar anak cemerlang menggunakan modul practice to score lah. Practice to score tadi adalah yang saya telah terangkat tadi. Itulah practice to score. Kita dah letakkan
skor berapa yang kita nak capai. Dan mereka perlu praktis tu untuk capai skor yang kami telah tetapkan. By hook by crook kena capai. Okay, ulanglah banyak mana pun. Okay, dan bila dah mereka dah set mind dalam minda mereka berapa yang mereka boleh capai, dia akan buat usaha dan tidak menjawab dengan sambil lewa. Okay, ni adalah program-program lah untuk kurikulum, kaunseling, modul pentaksiran dengan senang. Okay, dan yang kami kongsi adalah data internet, gadget, telefon. Tahun lepas kan pelajar banyak terlibat dengan PKP. So pihak-pihak kurikulum sekolah telah mencari dana untuk menampung data internet ataupun gadget, telefon bagi pelajar-pelajar yang tidak mampu. Ini bagi memastikan tiada pelajar yang tercicir pada waktu itu. Kami keluarkanlah duit sendiri masa tu sekadar perkongsian, bukan untuk berbangga, tapi setiap orang kata pencapaian besar yang tercapai mesti ada perkara yang orang kata yang kami buat yang boleh pelajar-pelajar tersebut capai semua ilmu yang kami dapat, ilmu yang kami bagi. Okay, next. Okay, ini adalah bengkel Sharpshooter. Ini adalah bagi pelajar yang lemah lah Kami fokus kepada soalan-soalan pelajar tersebut perlu analisis kertas mereka sendiri. Okay, setelah habis percubaan dan mencari ke mana markah mereka hilang. Okay, ini memang betul sebelum dapat kertas percubaan, sebelum kita go to program. First, mereka analisis kertas soalan mereka dulu dan cari ke manakah hilangnya markah mereka. Analisis sendiri. Kena pasti kesilapan mereka sendiri supaya mereka boleh baiki untuk soalan-soalan yang ataupun latihan yang kami beri untuk next. Okay, next. Okay, ini adalah perkongsian lah. Okay, ini adalah dulu tahun lepas kita banyak secara online kan. Okay, ini adalah program-program YouTube yang kami dedahkan kepada pelajar lah. Seminar Anak Cemerlang 2021. Okay, ini adalah sangat membantu sebenarnya pelajar tersebut sebab mereka boleh akses benda ini 24 hours tanpa melibatkan ada kekangan masa. Tak perlu kita nak tetapkan masa, dia orang boleh belajar sendiri. Okay, next. Okay, ini adalah antara modul yang kami guna untuk bantu pelajar. Ini adalah modul soalan section A sampai 20 iaitu menggunakan Ticket to Victory dan model Sains SPM MESAT 3. Okay. Kalau ada yang sekolah-sekolah yang nak ada yang guna, kalau ada yang tak ada bolehlah PM saya kat tepi untuk kami berkongsi bahan ni lah. Okay, next. Okay, ini adalah pucutan konektif modul. Okay, ini yang kami guna sebelum percubaan. Okay, bila dah percubaan kami dah banyak gunakan soalan-soalan SSA dan juga SSC. Okay. Dan juga soalan-soalan negeri lain tu bila dah habis semua modul SSA dan SSC baru kami guna soalan-soalan JUJ dan juga percubaan negeri lain. Tapi menggunakan masa tu kami tak fokus pada section dah, kami akan fokus kepada markah keseluruhan pelajar. Itu saat-saat yang terakhir betul lah. Okay. Next. Okay, so sekian, terima kasih. Saya rasa itu saja sekadar perkongsian daripada saya. Saya rasa sekolah-sekolah lain lebih hebat daripada sekolah kami. Cuma saya harap dengan sedikit perkongsian daripada saya ini dapat membantu para guru, para pelajar untuk membuat pecutan terakhir bagi SPM 2022. Okey, jangan berputus asa. Kalau kita tengok pada data kami tahun lepas, percubaan kami sangat besar tapi kami boleh capai lonjakan yang sangat hebat iaitu 1.0. Itu yang kami pun kadang-kadang tak percaya, tapi kami rasa itu adalah kerana usaha semua guru dan juga pelajar. So itu sajalah perkongsian daripada saya. Semoga memberi manfaat kepada semua pelajar dan saya doakan kepada semua pelajar dapat mencapai A dalam SPM 2022. Terima kasih. Majlis merakamkan juta terima kasih kepada Cikgu Siti Munirah binti Muhammad Aziz daripada SMK Jingka Pusat
di atas perkongsian amalan terbaik mata pelajaran Tera SPM sekolah-sekolah di MUPI. Semoga apa yang dikongsi semestinya menjadi panduan bagi kita dalam menyusun gerak kerja demi kecemerlangan pendidikan sama ada di peringkat sekolah, daerah dan seterusnya negeri. Banyak kelok ke penarik, elok tumbuh pohon kuini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Di atas dahan burung tempur melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Semoga apa yang kita kongsikan dapat dimanfaatkan kepada seluruh murid-murid dan pelajar SPM yang akan menduduki SPM tahun 2022 ini akan memperolehi kejayaan, insya-Allah. Saya akhiri majlis dan perkongsian amalan terbaik mata pelajaran Tera SPM sekolah-sekolah di MUPI dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.